Lantang, berani, berpengaruh, itulah perkara yang secara jelas kita dapat lihat kepada Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor. Tetapi sekitar 58 laporan polis dibuat termasuk daripada Dewan Diraja Selangor ke atas Menteri Besar Kedah ini yang disifatkan sebagai melampau dan menyentuh aspek 3R semasa beliau memberi ceramah politik pada 11 Julai di Selangor. Disebabkan itu, kertas siasatan terhadap Sanusi dibuka mengikut Kanun Kesiasaan Akta Hasutan 1948. Menurut Ketua Polis Negara, tindakan menahan Sanusi dibuat disebabkan siasatan terhadap akta hasutan ini mempunyai kecenderungan menghasut dan mendatangkan kebencian serta ketidaksetiaan kepada institusi diraja. Tetapi, ada juga mengatakan ia sebagai satu dendam politik. Adakah ia benar? Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat mengenai kes membabitkan Menteri Besar Kedah yang membawa kepada penahanan beliau. Teruskan menonton. Untuk peminat setia APHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. Kronologi kes Menteri Besar Kedah. 11 Julai 2023, Muhammad Sanusi membuat kenyataan yang menyentuh isu 3R iaitu agama, kaum dan raja pada 11 malam dalam satu ceramah politik di Simpang 4, Taman Selayang Mutiara, Gombak. 13 Julai 2023, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mengecam kenyataan Muhammad Sanusi yang didakwa menghina Sultan Selangor dalam urusan pemilihan Menteri Besar. 13 Julai 2023, Ketua Polis Negara menyatakan PDRM membuka kertas siasatan terhadap Muhammad Sanusi mengikut Kanun Kesiasaan Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. 13 Julai 2023, Perikatan Nasional digesa untuk membuat permohonan maaf atas kenyataan Muhammad Sanusi yang didakwa mempertikaikan kewibawaan institusi diraja Selangor dan Muhammad Sanusi perlu bersedia bagi menerima kesan dan akibat ucapan beliau. 14 Julai 2023, 5 ahli Dewan Diraja Selangor membuat laporan polis terhadap Muhammad Sanusi. 15 Julai 2023, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said menyatakan bahawa isu yang boleh memecah belah, mengganggu ketenteraman awam dan tidak menghormati institusi raja-raja adalah satu kesalahan di sisi undang-undang. 16 Julai 2023, akaun TikTok Muhammad Sanusi telah disekat dan tidak boleh diakses. 17 Julai 2023, Sultan Selangor menitahkan menerusi laman Facebook Selangor Royal Office bahawa perkara berhubung kenyataan Muhammad Sanusi menghina institusi diraja Selangor sebagai masih belum selesai. 18 Julai 2023, pegawai kepada Muhammad Sanusi iaitu Helmi Khalid memaklumkan Menteri Besar Kedah ditahan polis di sebuah hotel di Ibu Negara pada pukul 2.30 pagi dan seterusnya dibawa ke Balai Polis IPD Gombak untuk siasatan di bawah Seksyen 4-1-A Akta Hasutan 1948. 18 Julai 2023, Muhammad Sanusi didakwa di Mahkamah Seksyen Selayang pada pukul 9 pagi dan mengaku tidak bersalah di atas dua pertuduhan iaitu menghina Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan menghina Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sebutan kes kedua-dua pertuduhan akan dijalankan pada 4 Oktober 2023. Akta Hasutan 1948 diperkenalkan oleh British sewaktu tempoh penjajahan di Tanah Melayu untuk mengekang penentangan kepada pemerintahan British. Peruntukan yang sangat penting iaitu Seksyen 3-1-F pula dibuat selepas peristiwa 13 Mei 1969 semasa pentadbiran Tun Abdul Razak untuk mengelak berulangnya tragedi berdarah membabitkan isu perkauman. Antara Seksyen 3-1-F ini memperuntukkan bahawa adalah menjadi kesalahan sekiranya mempersoalkan hak kewarganegaraan, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Di bawah akta hasutan ini, ahli parlimen juga tidak terkecuali. Selepas kemerdekaan Tanah Melayu, akta tersebut menjadi sebahagian daripada Undang-Undang Malaysia sehingga hari ini. Akan tetapi, kritikan juga pernah dibuat oleh pejuang hak kebebasan manusia seperti Human Rights Watch terhadap Akta Hasutan 1948 yang disifatkan sebagai kabur kerana kelemahannya dalam memberi tafsiran terhadap maksud hasutan itu sendiri. Pejabat Hak Asasi Manusia PBB juga telah lama menggesa Malaysia sama ada untuk memansuhkan Akta Hasutan 1948 atau menyelaraskannya ke tahap yang sama dengan peringkat antarabangsa.
Di Malaysia, Akta Hasutan dan Akta Komunikasi dan Multimedia merupakan undang-undang yang paling kerap digunakan terhadap suara-suara yang mengkritik kerajaan dan raja-raja. Pakatan Harapan pernah berjanji untuk memansuhkan dan meminda Akta Hasutan 1948 dalam manifesto pilihan raya mereka pada tahun 2022. Walaupun Akta Hasutan ini sering dianggap zalim, ia tidak boleh dihapuskan secara terburu-buru kerana peruntukan undang-undang melibatkan kesalahan-kesalahan yang melibatkan institusi diraja, kaum dan agama perlu digubal terlebih dahulu. Kebebasan bersuara mengikut Perlembagaan dan Undang-Undang Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, yang bermaksud raja sebagai ketua negara dan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara. Penghinaan terhadap raja-raja adalah jelas melanggar prinsip rukun negara kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Sebarang tindakan atau ancaman untuk membangkitkan perasaan tidak suka terhadap Yang di-Pertuan Agong adalah termasuk dalam salah satu perbuatan yang memudaratkan ketenteraman awam. Walaupun kebebasan adalah aspek utama dalam negara sistem demokrasi, akan tetapi ancaman kepada pihak pemerintah seperti hasutan, fitnah dan lain-lain bukan sahaja kepada institusi raja, malah kepada seluruh rakyat negara Malaysia adalah tertakluk di bawah Perlembagaan Persekutuan. Jika dilihat bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan adalah berkaitan kebebasan asasi rakyat, khususnya perkara 10-1-A, ada menyatakan bahawa tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Akan tetapi, pasal 2, 3 dan 4 dalam perkara 10 turut menyatakan bahawa kebebasan tersebut mempunyai sekatan sekiranya menjejaskan sebarang kepentingan, keistimewaan, keselamatan, kedaulatan dan ketenteraman awam. Oleh itu, kita perlu memahami bahawa kebebasan bercakap dan bersuara seperti yang diperuntukkan di dalam perlembagaan adalah dihadkan kepada kata-kata yang tidak menjadi fitnah atau tidak menjadi hasutan. Serangan politik. Walaupun penahanan Menteri Besar Kedah ini sudah dijelaskan oleh pihak berwajib dan kerajaan, tetapi melalui satu laporan daripada Datuk Seri Hamzah Zainuddin menyifatkan tindakan itu sebagai dendam politik terhadap Sanusi. Datuk Seri Muhammad Sanusi mendakwa pemimpin Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN menggunakan politik murahan untuk membunuh karakter beliau sebagai pemimpin politik pembangkang. Manakala pemimpin PAS menyifatkan tindakan pendakwaan itu dianggap seperti klimaks dalam melumpuhkan kemarahan PAS dan Perikatan Nasional menjelang PRN kali ini. Tetapi jika dilihat kembali pada tahun 2021, terdapat juga individu yang telah ditahan disebabkan menghina Menteri Besar Kedah ini. Walau bagaimanapun, majoriti kesemua pihak bersetuju untuk menyerahkan kes ini kepada undang-undang dalam menentukan kebenaran. Daripada isu banglo, hasutan dan seterusnya rasuah, pimpinan Menteri Besar Kedah ini terus menjadi topik hangat menjelang PRN di beberapa negeri. Kesimpulannya, dengan pilihan raya negeri PRN 2023 yang bakal diadakan tidak lama lagi, rakyat tidak wajar diperlihatkan dengan budaya politik menghina untuk menjatuhkan pihak lawan ataupun serangan peribadi. Ahli Parlimen sendiri sepatutnya lebih celik mengenai perlembagaan dan mengetahui isu-isu yang tidak sepatutnya dipermainkan dalam ceramah-ceramah politik. Yang pasti, pendakwaan ke atas Menteri Besar Kedah ini akan membawa satu implikasi yang sangat besar. Namun, adakah ia memihak kepada kerajaan ataupun meluaskan pengaruh pembangkang? Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.